Hai, Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan belajar macam mana kita nak tentukan punca persamaan kuadratik. Tahu kan punca tu adalah nilai X. Dan maksudnya bila dia bagi awak satu persamaan kuadratik ataupun dia bagi awak fungsi graf kuadratik, kita kena tahu dia tu graf dia tu macam mana. Jadi kat sini kita akan ada 3 jenis punca persamaan kuadratik. Yang pertama, dua punca nyata dan berbeza. Yang kedua, dua punca nyata dan sama. Yang ketiga, tidak mempunyai punca. Jadi teacher nak highlight sikit dekat sini. Untuk nombor 2 tu, dia ada dua punca nyata dan sama. Dia ada dua punca, tapi nilai dia sama. Maksudnya ada satu je lah nilai dia. Jadi kita beralih pada yang pertama tu, dua punca nyata dan berbeza. Graf dia macam ni, sama ada dia senyum atau memasang. Yang pasti dia ada dua punca, iaitu X1 dengan X2. Kalau untuk yang kedua pula, dua punca nyata dan sama. Graf dia macam ni juga. Graf dia akan ada satu je punca, nilai X dia satu je, tapi X1 akan sama dengan X2. Jadi dia akan satu je nilai untuk X2. Untuk yang ketiga pula, dia tidak mempunyai punca. Jadi kalau tidak mempunyai punca ni, dia punya graf tu tidak menyilang pada paksi X, tak kena pun pada paksi X. Jadi dia tidak mempunyai nilai punca tu lah. Kembali pula pada yang pertama tu. Untuk dua punca nyata dan berbeza, dia punya persamaan dia adalah B kuasa 2. B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Ni adalah, awak kena ingatlah sikit dia punya persamaan ni macam mana. Untuk dua punca nyata dan sama, dia akan sama dengan kosong. B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Dan kalau tidak mempunyai punca, dia punya equation adalah persamaan dia lebih kecil daripada kosong. So, teacher bagi contoh kat sini. Contohlah dia bagi kat awak fx. Fx tu maksudnya fungsi lah, fungsi kuadratik kita. 2x kuasa 2 tambah 4x tambah 5. So ni adalah fungsi kuadratik. Sebab apa fungsi kuadratik? Sebab kita ada x kuasa 2 kat situ. Jadi kita nak tengok, kita nak tentukan dia punya punca tu macam mana, dia punya graf tu macam mana. Jadi teacher suka keluarkan dulu maklumat dia A, B dengan C. So kita akan ada A sama dengan 2, B sama dengan 4, C sama dengan 5. Jadi bila kita nak tahu macam mana dia punya bentuk graf, kita kena masukkan dalam formula B kuasa 2 tolak 4AC tolak 4AC. So bila kita masukkan ni, kita boleh tahulah dia punya graf tu macam mana melalui nilai yang kita dapat. B kuasa 2 tolak 4AC tu kita dapat berapa. Kalau kat sini bila kita masukkan, kita akan dapat nilainya negatif 24, di mana negatif 24 tu adalah kurang daripada kosong. So bila kurang daripada kosong, maksudnya graf kita adalah tidak mempunyai punca. Bentuk macam ni lah graf kita. Jadi kalau awak nak tahu graf awak tu macam mana, masukkan dalam B kuasa 2 tolak 4AC. Jadi kita akan tahulah graf kita macam mana. Okey. Kalau graf kita tu lebih besar daripada kosong, nilai kita dapat tu lebih besar daripada kosong. So graf kita macam yang pertama tu, kalau sama dengan kosong, graf kita macam yang kedua tu. Begitu sahaja. Okey. Jom kita lihat macam mana dia punya jenis soalan. Untuk contoh soalan, biasanya soalan tu akan tanya cari nilai P ataupun julat nilai P. Dia suruh cari nilai ataupun julat nilai. Untuk P tu ikutlah soalan tu dia bagi huruf apa kan, dia suruh cari apa. Jadi soalan ni dia biasanya akan bagi tahulah dia punya jenis punca tu macam mana. Sama ada B kuasa 2 tolak 4AC, kita kan belajarlah 3 tadi kan, lebih besar dari kosong, lebih kecil daripada kosong, dan satu lagi adalah sama dengan kosong. Jadi awak kena baca dulu soalan tu, tengok dia punya keadaan punca tu macam mana. Jadi teacher bagi contoh. Untuk A tu x kuasa 2 tambah 3px tambah 9p sama dengan kosong. Ni adalah persamaan kuadratik lah. Jadi untuk soalan ni dia melibatkan untuk keadaan puncanya. Contohlah soalan tu untuk keadaan puncanya dia bagi tahu dia adalah punca yang sama. Jadi first kali kita keluarkan dulu dia punya A, nilai A, B, C. Tapi sebelum tu teacher nak imbas kembali lah. Kita punya persamaan bentuk untuk persamaan kuadratik adalah AX square tambah BX tambah C. Ni adalah bentuk untuk persamaan kuadratik. Jadi kalau awak nak tentukan ABC tu, awak kena pastikan ikutlah nilai ABC dalam bentuk ni. Jadi kat sini kita dapat A tu adalah 1, B kita 3P dan C kita adalah 9P. Jadi contohlah soalan dia kata ni adalah dua punca yang sama.
Jadi kalau dua punca sama, kita kena guna B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Jadi masukkan je dia punya nilai ABC tu dalam persamaan B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Jadi tengok teacher masukkan satu persatu. 3P kuasa 2. Okey, tolak 4AC, tolak 4, 1, 9P sama dengan kosong. Jadi, kita selesaikan. Kita selesaikan tu, pastikan kembangkan dulu. Kalau 3P kuasa 2, 3 pun kena kuasa 2 juga. P pun kena kuasa 2 juga. Dia sharing is caring lah. Jadi, 9P kuasa 2 tolak 3P sama dengan kosong. So, disebabkan dia kuadratik, awak kena faktorkan dulu. Sebelum awak faktorkan tu, awak boleh tekan dulu kalkulator awak. Kalau nak faktorkan, teacher bagi tahu kat awak kena dalam bentuk terendah dan pastikan dia punya nilai A tu adalah positif. So, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat P sama dengan kosong, P sama dengan 4. Jadi, kita just faktorkan je. Kalau kosong tu, dia akan jadi P sahaja. Untuk 4 tu, akan jadi P tolak 4 lah. Jadi, kita, yang teacher star tu memang wajib kalau awak buat lah bila awak guna kaedah perfaktoran. Jadi, bila dapat macam ni, kita dapatlah nilai P kita sama dengan kosong dan dia akan ada dua nilai untuk P. Jadi jom tengok B pula. Okay, untuk soalan B, ni adalah soalan untuk B. Nampak macam panjang sikit kan, tapi tak apa. Kita try dulu, jangan gelabah dulu. Kita expand dulu mana yang perlu dan kita buat dulu dalam bentuk ARM. Yang teacher kata tadi ABC tu. Sebab apa kita kena buat dalam bentuk ARM? Supaya kita dapat keluarkanlah nilai ABC dia tu. Untuk kat sini, teacher expand dulu dan kita akan alihkan dia satu tempat. Nampak teacher highlightkan dekat X tu. Okay, tak apa. Kita kumpul dulu. Dia akan jadi macam ni. X square tolak 6X tambah 2PX tambah 5 tolak P sama dengan kosong. Bila kita kumpulkan macam ni, so kita boleh compare dengan bentuk ARM tadi, maka kita boleh carilah ABC kita. Okay, kalau teacher lebih suka kalau untuk X tu, untuk kita faktorkan X tu, teacher lebih suka letak 2px dulu kat depan. Maksudnya positif dululah. 2px tolak 6x. Jadi bila kita faktorkan dapat macam ni. X square tambah 2p tolak 6x tambah 5 tolak p. So dekat sini kita boleh kelaskan lah mana A, mana B, mana C. So A kita 1, B kita 2p tolak 6. Itu 6 bukan B tu. Dan C kita 5 tolak p. Jadi, disebabkan keadaan dia dua punca yang sama, jadi kita kena masukkan dalam formula B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Jadi, B kuasa 2 tu 2P tolak 6 kuasa 2 tolak 4. Okay, 1. C kita 5 tolak P sama dengan kosong. Jadi, kita selesaikan. Kalau 2P tolak 6 tu, pastikan kembangkan dia. 2P tolak 6 tu dia akan jadi 4P kuasa 2 tolak 24P tambah 36. 4 darab 1 darab 5 tolak P tu dia akan jadi negatif 20 tambah 4P. So, bila kita selesaikan, kita akan dapat kuadratik kan. 4P kuasa 2 tolak 2P 20P tambah 16 sama kosong tu kuadratik. So, kita kena faktorkan dia. Apa yang teacher bagi tahu kalau faktorkan kena dalam bentuk terendah. So, bila dapat dalam bentuk terendah, kita tekan kalkulator. Tu lah. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat 4, nilai P tu 4, nilai satu lagi adalah 1. So, faktorkan dia. So, jawapan untuk P adalah sama juga. Kita akan dapat dua nilai. P sama dengan 4, P sama dengan 1. Okay. Okay, kita beralih pula pada next question. Soalan seterusnya, kita ada 2x kuasa 2 tolak 4 pula. 8x tambah h tolak 4. Okey, untuk soalan ni teacher bagi keadaan punca dia adalah tidak mempunyai punca. Jadi sama je step dia. Ketiga-tiga ni sama je step dia, cumanya dia punya keadaan punca dia tu macam mana kan. Nak guna persamaan lebih besar ke lebih kecil atau persamaan kosong. Jadi untuk soalan ni, dia punya keadaan punca adalah tidak mempunyai punca. Dan kita akan keluarkan dia punya ABC, nilai ABC dan masukkan dalam syarat dia lah. B kuasa 2 tolak 4AC lebih kurang daripada kosong. Sebab dia tidak mempunyai punca. Jadi sama je step dia yang teacher tunjuk sebelum ni. Jadi masukkan je nilai B, nilai A, nilai C dia tu dalam persamaan tu. Dan kita akan dapat 64 tolak 8H tambah 32 lebih kurang daripada kosong. So, negatif 8H tambah 9. Teacher selesaikan satu persatu. Dan last kali kita dapat negatif 8H lebih kurang
daripada negatif 96. So teacher nak tekankan dekat sini, tekankan dekat sini, kalau kita bahagikan, bila kita bahagikan apa-apa dalam negatif, bahagi ataupun darab dengan negatif, kita akan tukar dia punya simbol. Ni untuk ketersamaan lah, kita akan tukar dia punya simbol. Kalau yang sebelum ni adalah simbol dia kurang daripada, kita akan tukar kepada lebih daripada, lebih besar daripada. Jadi H lebih besar daripada 12. Jadi itulah jawapan dia. Okey, untuk B pula, ni adalah soalan untuk B. Sama je step dia. Kalau dia dalam kurungan tu, kita kena kembangkan dia dulu dan dapatkan nilai ABC dia melalui bentuk persamaan kuadratik. Jadi untuk soalan ni, kita akan dapat HX kuasa 2 tolak 2 HX. Yang belah sana kita akan bawa tempat yang sama, so dia akan jadi negatif 1 tambah H tambah 6X sama dengan 0. So kita kena susun dulu yang mana X kuasa 2, yang mana X, yang mana nombor sahaja. Jadi bila kita susun, kita akan dapat macam ni lah. Kita akan dapat HX square tambah 6X tolak 2 HX tolak 1 tambah H sama dengan 0. Teacher ada bagi tahu untuk sebelum ni, teacher lebih suka letak positif dekat depan untuk X tu lah. So bila kita fakturkan, comel je kita punya persamaan kan. Jadi melalui persamaan yang kita dah adjust ni, kita akan dapat nilai A, B dengan C ya. Kalau untuk A, kita akan dapat H, nilai dia. Kalau B, 6 tolak 2 H. Untuk C pula, negatif 1 tambah H. Ni adalah nilai ABC dia lah. Jadi kita masukkan dalam B kuasa 2 tolak 4AC kurang daripada 0. Okay, ni untuk keadaan puncanya tidak mempunyai punca. Jadi kita akan buat, masukkan je dalam persamaan dan kita akan dan kita kena selesaikan dia. Jadi jom masukkan satu persatu nilai A, B, C. 6 tolak 2H kuasa 2 tolak 4H dalam kurungan negatif 1 tambah H. Lebih kecil, lebih kurang daripada 0. Jadi kita selesaikan dia. Kita kembangkan satu persatu lah. Jadi bila kita kembangkan, kita akan dapat macam ni. Selesaikan dulu. Yang pasti jangan careless ya masa kita kembangkan tu. Kembangkan, so kita akan dapat macam ni lah. 36 tolak 2 4H tambah 4H square kuasa 2 tambah 4H tolak 4H square. So bila 4H dengan 4H kuasa 2 dengan 4H kuasa 2 tu, kita akan dapat 0. Jadi kita akan selesaikan dia. Kita akan dapat negatif 20H tambah 36 lebih kurang daripada 0. Jadi kita selesaikan dia. Negatif 36 bahagi negatif 20. Jadi dia punya jawapan akan sama juga macam yang A tu. Bila kita bahagikan dengan negatif, jadi kita akan dapat dalam bentuk positif dan dia punya simbol ketersamaan tu akan berubah. Kalau dia lebih kurang, dia akan berubah kepada lebih besar. Jadi untuk dalam soalan ni, dia punya nilai H adalah H lebih besar daripada 9/5. H lebih besar daripada 9/5. 36 bagi 20 tu kita kecilkan kepada 9/5. Jadi julat nilai untuk H adalah H lebih besar daripada 9/5. Kita beralih pula pada soalan seterusnya. Kita dah lihat pada dua punca yang sama dan juga tidak mempunyai punca. Jadi macam mana pula kalau dia ada dua punca yang berbeza? Okay, jadi contoh soalan dia adalah X kuasa 2 tolak 6X tambah 7 sama dengan H 2X tolak 3. Apa-apa pun kita kena kembangkan dia dulu. Untuk keadaan puncanya kat sini, teacher bagi dua punca yang berbeza. Dua punca nyata yang berbeza. Jadi apa-apa pun kita kena kembangkan dia. Jadi kita kembangkan yang dalam kurungan tu, kita akan dapat X kuasa 2 tolak 6X tambah 7 sama dengan 2HX tolak 3H. Apa-apa pun kembangkan dan kita akan susun dia sampai dah dapat dalam bentuk untuk persamaan kuadratik. Jadi bila kita susun, kita akan dapat macam ni. 2HX tolak 3H tu kita akan alihkan, jadi dia akan jadi tolak 2HX dengan tambah 3H. Untuk dapatkan nilai ABC, sama juga kita akan fakturkan dia. Dekat bahagian sini aku kena hati-hati sikit. Bila kita fakturkan dia, disebabkan dia ada negatif, so kita akan jadi
kita kena faktorkan untuk 2H tu dia akan jadi positif. Sebab bila negatif kat depan ni, bila kita expand, kita kembangkan, kita akan dapat negatif juga. So A kita 1, B kita tu negatif dalam kurungan 6 tambah 2H, ataupun kita selesaikan dia, kita akan dapat negatif 6 tolak 2H. Untuk C 7 tambah 3H. Dan macam biasa, kita masukkan dalam persamaan B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Sebab dia kan dua punca berbeza. Masukkan nilai A, B, C, dan kita dapat macam ni. Buatlah satu-satu. Jadi kita akan kembangkan dia. Dekat kembangkan ni, so tolong hati-hati sikit. So kita kembangkan dia, kita akan dapat 36 tambah 2 4H tambah 4H kuasa 2 tolak dekat sini kembangkan. Jadi kita akan dapat last sekali jawapan kita tu dalam bentuk kuadratik, iaitu 4H kuasa 2 tambah 12H tambah 8 lebih besar daripada kosong. So bila kuadratik, kita kena faktorkan dia. Bila kita faktorkan dia tu, kita kena pastikan A dia positif, dan kita kena pastikan dalam bentuk terendah. Satu lagi, bila kita faktorkan, tekan kalkulator, kita akan dapat H sama dengan negatif 1 dan H sama dengan negatif 2. So kita akan faktorkan dia. Okay, dekat sini lah, bila persamaan kuadratik awak tu ada simbol ketaksamaan dan dia ada dua nilai, kita kena buat, ingat tak kita belajar menyelesaikan ketaksamaan kuadratik tu. Jadi negatif 1 dengan negatif 2, kita susun lah yang mana kita nak letak dulu. Maksudnya negatif 2 kita letak dulu, barulah negatif 1. So bila lah simbol last dia tu lebih besar, jadi kita akan lorek bahagian telinga. Okay, so mesti opening. Teacher, bila masa kita kena lukis graf? Bila masa kita lukis graf kan? Okay, untuk kita lukis graf ni, pertama bila dia ada simbol ketaksamaan. Yang kedua, bila kita dapat nilai kuadratik tu maksudnya bila kita selesaikan, kita dapat dua nilai, maka kita kena lukis graf. Yang ni pertama ada simbol ketaksamaan, kedua dia ada dua nilai, jadi kita kena lukis graf. Okay, kalau selain daripada tu, macam yang sebelum-sebelum ni, dia akan macam dia ada satu nilai saja, kita proceed je dengan jawapan tu ya. Okay, jom tengok untuk B pula. Okay, soalan untuk B, kalau yang ni sama je konsep dia, kita kembangkan, kita masukkan dalam B kuasa 2 tolak 4AC. Okay, untuk soalan A, B ni kita guna soalan yang sama, iaitu keadaan puncanya dua punca berbeza. Jadi kita kembangkan satu persatu. Yang 3 tolak 4X tu kita alihkan satu tempat, so dia akan jadi tolak 3 tambah 4X. Jadi dekat sini kita dah dapat nilai A, B, C dia. Untuk A tu dekat bahagian X kuasa 2, jadi 2 tolak B lah. Untuk B pula, tengok dekat X tu, iaitu nilai dia 4, untuk C negatif 3. Jadi kita masukkan dalam formula B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong, sebab dia dua punca berbeza kan. Jadi kita akan masukkan satu persatu, dan kita akan kembangkan dia macam biasa. So kita punya jawapan akan jadi 16. Kalau untuk kembangkan ni, kalau awak tak biasa kembangkan sekaligus, awak boleh buat satu persatu lah. Jadi 16 tolak, kita kembangkan yang pertama dulu. Yang pertama tu dia akan jadi tolak 4, 2 tolak P tadi kan. So kita akan expand dulu. 2 tolak P dengan negatif 3 tu, dia akan jadi negatif 6 tambah 3P. Kita expand satu persatu, kita kembangkan satu persatu. Kalau kita rasa careless lah, kalau kita takut careless, kita kembangkan satu persatu. Jadi jawapan last kita akan dapat 16 tambah 24 tolak 12P lebih besar daripada kosong. So bila kita selesaikan, kita akan dapat negatif 12P lebih besar daripada negatif 40. Jadi P tu bila kita bahagikan negatif, kita akan bertukar dia punya simbol ketaksamaan tu. Jadi P lebih kecil ataupun kurang daripada 10/3. Jadi jawapan dia adalah yang ni, P lebih kurang daripada 10/3, jawapan untuk B tu. Okay, faham semua ya? Jadi berakhirlah untuk topik nilai dengan julat nilai. Okay, bye bye. Assalamualaikum.